Okay, 8-5 minit kita akan terus mula. Okay, kita akan sambung dengan larutan dan kadar keterlarutan. Sebab tu kita akan belajar, kita akan buat aktiviti lah hari ni. So make sure semua dah ada radas yang diperlukan. Okay, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Okay, sediakan radas-radas dulu sementara kita tunggu rakan-rakan kita. So nanti masa kita buat aktiviti, kalau boleh cikgu nak semua buka kamera nantilah. Sekarang tak apa dulu. Nanti masa kita buat aktiviti, kita akan buat aktiviti tu di pertengahan pembelajaran kita. Masa tu tolong buka kamera sebab cikgu nak tengok hasil dalam gelas-gelas kamu tu. Okay. Okey, dah 85 minit kita mulakan sesi pembelajaran kita. So hari ni kita akan sambung tajuk bab 5. Minggu lepas kita dah belajar tentang sifat fizik air. Okay, kalau kita lihat balik sifat fizik air ni ada banyaklah. Yang paling kamu kena ingat sekurang-kurangnya air tulen. Ingat ya, air tulen. Maksudnya dia ada dalam air tulen ni hanya ada hidrogen dan oksigen sahaja. Yang kita belajar tentang komposisi air iaitu dua unsur hidrogen, dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Jadi air tulen ni hanya ada hidrogen dan oksigen sahaja dalam komposisi yang betul. Air tulen tidak berwarna, tidak ada rasa, tidak ada bau. Ketempatan 1 gram per sentimeter padu. Kemudian dia mempunyai takat didih 100 darjah Celsius, takat beku, takat lebur 0 darjah Celsius. Dan air tulen ini dan air dia mempunyai satu ciri yang kita panggil dan kita kenali sebagai tegangan permukaan. So tegangan permukaan inilah membolehkan serangga dia boleh terapung di atas air. Kemudian dia ada lagi satu fenomena yang melibatkan daya lekitan dan daya lekatan. So cikgu harap kamu ingatlah balik apa tu daya lekitan dan daya lekatan. Kalau daya lekitan antara sama molekul, daya lekatan antara berbeza molekul. Jadi disebabkan oleh fenomena tindakan kapilari ini membolehkan air daripada akar naik ke atas pokok. Maksud cikgu dia diseraplah oleh pokok mengalir daripada bawah ke atas untuk memberi air kepada seluruh bahagian pokok tersebut. Okey, kemudian kita belajar tentang apa lagi minggu lepas? Kita belajar pada fizik air, kita belajar penyejatan. Okey, lepas tu kita ada kadar-kadar yang mempengaruhi penyejatan. Kita belajar tentang proses-proses perubahan keadaan keadaan fizik ataupun keadaan jirim. Sebab air dia boleh wujud dalam 3 keadaan, pepejal, cecair dan gas. So kita dah belajar kesan haba, sama ada haba diserap atau haba dibebaskan yang membolehkan sifat keadaan jirim. Air itu berubah daripada pepejal kepada cair, cecair kepada gas ataupun sebaliknya. Okay. Kemudian kita belajar tentang penyejatan dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyejatan. Okey, itu yang minggu lepas. Minggu ni kita nak belajar tentang larutan dan kadar keterlarutan. Okey. Dalam larutan, kamu kena faham tentang zat terlarut, pelarut dan larutan. Okey, ada 3 komponen dalam tajuk larutan ini. Zat terlarut, pelarut dan juga larutan. Okey, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan zat terlarut. Zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut di dalam cecair ataupun kita panggil sebagai pelarut. Okey. So sambil-sambil kamu dengar cikgu mengajar ni, kamu boleh isi modul yang cikgu dah bagi. Okey.
Dan semua yang cikgu ajar ni ada dalam buku teks. Boleh tengok buku teks, boleh dengar cikgu mengajar, boleh tulis dalam modul yang saya bagi. Okey, zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut di dalam cecair ataupun pelarut. Okey, jadi dalam situasi ni kita boleh tengok gambar foto 5.6. Gula adalah zat terlarut. Kenapa gula adalah zat terlarut? Sebab gula boleh melarut di dalam air ni, cecair lah. Okey. Pelarut ialah cecair yang boleh melarutkan zat terlarut. Okey. Zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut dalam cecair ataupun dikenali sebagai pelarut. Pelarut ialah cecair yang boleh melarutkan zat terlarut. Okay, kalau dalam contoh ini, zat terlarut adalah gula. Sebab apa? Gula dia boleh melarut di dalam air. Air adalah pelarut sebab air boleh melarutkan gula. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut di dalam cecair ataupun kita kenali sebagai pelarut. Pelarut ialah cecair yang boleh melarutkan zat terlarut. Zat terlarut contohnya adalah gula. Dia boleh, kenapa gula ni adalah zat terlarut? Sebab dia boleh melarut di dalam air. Air pula dikenali sebagai pelarut sebab dia boleh melarutkan gula ataupun zat terlarut lah. Okay, jadi bila zat terlarut dicampurkan dengan pelarut maka terhasillah larutan. Okay, oleh itu gula ialah zat terlarut dan air ialah pelarut. Jadi larutan ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okay, secara ringkasnya larutan ni apa? Dia campuran. Maksudnya kita campurkan pelarut dan zat terlarut. Bila kita campur maka menjadilah larutan. Okey. So dalam gambar ni, gambar foto ni, gula adalah zat terlarut, air adalah pelarut sebab air dia boleh melarutkan gula. Manakala gula boleh melarut di dalam air, maka terhasillah air gula yang dikenali sebagai larutan. Jadi ingat, larutan adalah campuran yang terhasil apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okey, contohnya air gula. Air gula adalah larutan. Okey, air gula adalah larutan. Macam mana larutan air gula ni dihasilkan? Dengan mencampurkan zat terlarut di dalam pelarut, iaitu gula sebagai zat terlarut dilarutkan di dalam air yang dikenali sebagai pelarut. Okey, banyak lagi lah contoh-contoh lain. Contohnya kita boleh buat air garam. Okey, iaitu kita ambil garam yang dikenali sebagai zat terlarut. Garam dia larut di dalam air. Kemudian menjadilah air garam yang dikenali sebagai larutan. Okey, macam mana kita nak tahu satu-satu campuran tu adalah larutan ke tak? Okey. Kalau kita lihat air gula, nanti kita boleh buat air gula. Bila gula ni sudah melarut sepenuhnya di dalam air, gula itu tidak lagi kelihatan. Maksudnya kita tak nampak dah gula tu. Tadi masa kita tuang gula dalam air, kamu nampak serbuk-serbuk gula tu. Bila dia dah sepenuhnya larut, gula itu tidak lagi kelihatan di dalam air tersebut. Sebab tu nama dia zat terlarut. Dia macam makanan kita. Dalam makanan kita kan ada zat, ada nutrien semua tu kan. Kamu nampak tak zat tu? Kamu nampak tak karbohidrat? Nampak tak vitamin? Tak nampak, tapi ada di dalam tu. So samalah zat terlarut ni, kamu tak nampak setelah dia menjadi larutan. Hanya nampak sebelum dia menjadi larutan sahaja. Okey? Jadi bila dia dah jadi larutan, kita nampak dia,
kita tak nampak lah zat terlarut, kita hanya nampak pelarut sahaja. Okey, tak apa, nanti kita akan pergi kepada ciri-ciri dia. Okey. Seterusnya kita kenal pasti 3 jenis larutan. Tadi macam mana buat larutan? Macam mana kita buat larutan? Pelarut campur dengan zat terlarut menghasilkan larutan. Jadi larutan ada 3 jenis, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Okay. Kuantiti zat terlarut di dalam suatu larutan mempengaruhi kepekatan larutan tersebut. Kuantiti zat terlarut di dalam suatu larutan mempengaruhi kepekatan larutan tersebut. Kuantiti maksudnya banyak mana? Berapa jumlah zat terlarut yang kita masukkan ke dalam pelarut itu yang boleh mempengaruhi kepekatan. Maksudnya kalau kita nak buat larutan cair, kita nak buat larutan pekat ataupun kita nak buat larutan tepu, apa yang kita mesti ubah adalah kuantiti zat terlarut. Okey, maksudnya banyak mana kita nak letak zat terlarut tersebut. Nak letak sikit ke, nak letak banyak ke, nak letak sangat banyak ke, bergantung kepada jenis larutan yang kita nak hasilkan. Okey. Cikgu harap kamu faham maksud kepekatan. Pekat. Pekat ni biasa je kan kita guna dalam seharian kan. Okey, pekat kalau macam gula, air gula yang sangat pekat tu dia akan jadi sangat manis lah. Okey. Larutan yang dihasilkan boleh dikelaskan sebagai larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Jadi ada 3 jenis larutan, cair, pekat dan tepu. Okey, kita lihat apa perbezaan antara ketiga-tiga larutan ini. Okey, yang pertama mestilah bergantung kepada kuantiti zat terlarut. Okey, ingat balik tadi. Apa contoh zat terlarut? Gula. Berapa banyak gula kita nak guna contohnya untuk hasilkan air gula, larutan air gula. Kalau kita nak hasilkan larutan gula yang cair, kuantiti zat terlarut yang digunakan adalah sedikit. Maksudnya gula di dalam larutan gula yang cair itu adalah sedikit. Mungkin kita guna 1 sudu sahaja. Tapi kalau larutan pekat, kuantiti zat terlarut yang banyak di dalam pelarut. Nanti kita tambah menjadi 5 sudu contohnya. Okey, kalau larutan tepu pula, kuantiti zat terlarut yang berlebihan di dalam pelarut. Apa maksudnya berlebihan tu? Maksudnya dia dah tak boleh larut lagi. Kamu tambah 10 sudu gula contohnya, dan 10 sudu gula ni bila kamu kacau-kacau pun dia tak larut. Masih ada dekat bawah tu sisa-sisa serbuk gula yang tidak larut. Okey, larutan cair oleh kerana zat terlarut di dalamnya adalah sedikit, maka dia boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut. Okey, oleh kerana kuantiti zat terlarut yang sedikit dalam pelarut, maka larutan cair tu boleh lagi melarutkan banyak lagi zat terlarut. Maksudnya kita boleh tambah lagi banyak gula. Sebab tadi kita ada 1 sudu je untuk larutan cair. Jadi bila kita tambah lagi 2 sudu gula, masih boleh larut di dalam larutan cair. Kalau larutan pekat, boleh lagi melarutkan. Boleh lagi larutkan zat terlarut tapi hanya sedikit sahaja. Sebab apa dia boleh larutkan sedikit sahaja? Sebab dalam tu dah ada banyak zat terlarut sebelum kamu tambah lagi. Okey? Manakala larutan tepu tidak boleh melarutkan zat terlarut lagi dan menghasilkan mendakan. Mendakan tu maksudnya dia ada sisa. Sisa tu terkumpul di bahagian dasar cawan. Okay, so kalau macam ni cawan kita, dia duduk dekat bawah sekali ni masih ada gula yang tidak larut. Okay. Apa? Ketiga-tiga larutan ni sebenarnya kamu boleh buat aktiviti di rumah sebab kamu cukup guna gula sahaja. Tapi hari ni kita tak nak buat lah sebab nanti banyak pula guna gula kan. Gula ke garam ke, sebab tu makanan kita. So cikgu tak nak, kita hanya guna sikit je hari ni, kita buat aktiviti biasa je. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Larutan cair
Larutan pekat dan larutan tepung dipengaruhi oleh yang pertama kuantiti zat terlarut. Maksudnya berapa banyak ataupun jumlah zat terlarut yang terkandung dalam larutan itu. Kalau larutan cair, kuantiti zat terlarutnya adalah sedikit. Larutan pekat, kuantiti zat terlarutnya adalah banyak. Larutan tepung, kuantiti zat terlarutnya berlebihan. Di dalam pelarut dia. Kalau larutan cair, boleh melarutkan banyak lagi zat terlarut. Sebab apa? Sebab kuantiti zat terlarut adalah sedikit sahaja sebelum itu. Kalau larutan pekat, boleh melarutkan sedikit sahaja. Sebab dalam pelarut itu sudah ada banyak zat terlarut. Manakala larutan tepung tidak boleh melarutkan zat terlarut lagi dan menghasilkan mendakai. Senang je nak ingat. Larutan cair ada sedikit zat terlarut, boleh larut banyak lagi. Larutan pekat ada banyak zat terlarut, jadi boleh larutkan sedikit sahaja lagi. Larutan tepung, zat terlarut dia sudah berlebihan. Jadi tak boleh lagi melarutkan zat terlarut dan ada mendakan. Mendakan tu maksudnya zat terlarut yang dah tak boleh dilarutkan lagi. Okey. Kalau kamu ada soalan, kamu tulis dekat bahagian chat ya. Sebab nanti kamu tulis dekat bahagian chat, cikgu tengok ada soalan, cikgu terus jawab. Kalau tak faham, tulis kat situ, cikgu tak faham bahagian ini, saya akan ulang lagi sekali. Okey? Okey, seterusnya kita tengok larutan dan ampaian. Cikgu kata kat kamu tadi, kita nak belajar 3 jenis campuran kan? Larutan, ampaian dan juga koloid. Sekarang kita tengok larutan dan ampaian. Okey. Tadi kamu dah lihat satu contoh larutan iaitu air gula. Okey, kita tengok pula ampaian. Okey. Kita dah tahu larutan ialah campuran jernih. Okey. Larutan gula tadi jernih kan? Yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Syarat larutan, zat terlarut mestilah larut di dalam larutan. Apa maksud larut tu? Maksudnya tadi kita campurkan gula dalam air kita. Bila dia dah larut, maksudnya kita dah tak nampak gula tersebut dalam air. Dia dah, macam kita boleh kata hilang lah. Maksudnya dia dah melarut di dalam air tersebut. Okey. Manakala ampaian ialah campuran keruh. Larutan campuran jernih. Ampaian campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut. Okey? Tidak larut. Kalau larutan tadi dia jernih dan zat terlarut dia larut. Tapi kalau ampaian, campuran dia keruh. Keruh macam air ni lah. Ini air, campuran air dan pasir kan. So dia tak jernih. Okey, kalau jernih tu macam air paip kita tu jernih. Okey. Campuran keruh yang terbentuk. Kenapa dia jadi keruh? Sebab zat terlarut tidak larut di dalam pelarut. Maksudnya kita boleh nampak lagi pasir tu di dalam air. Okey, itu beza ya. Dah kita nampak dua dah perbezaan antara larutan dan juga ampaian. Kalau larutan dia mestilah jernih. Macam air minuman kita. Kamu dah campur gula pun air tersebut masih lagi jernih. Tapi kalau ampaian dia adalah keruh. Okey, yang kedua larutan zat terlarut melarut di dalam pelarut. Sebab itulah dia jernih. Okey, manakala ampaian pula zat terlarut tidak larut di dalam pelarut dia. Okey. Mari kita lihat ciri-ciri larutan yang seterusnya. Okey, yang pertama, larutan terhasil apabila zat terlarut tersebar secara sekata di dalam pelarut. Okey, maksudnya kelas, contoh kita tengok dekat kat sini. Ini adalah contoh larutan. Okey, kalau kita lihat warna larutan ini dia sama dan sekata di semua bahagian larutan tersebut. Okey, apa maksud tersebar secara sekata? Contohnya tadi kalau kita ada air gula.
Bila kita kacau, dia dah larut dengan sekata, dia dah menjadi larutan. Semua bahagian air gula itu akan terasa manis. Bukan sebahagian sahaja. Bukannya, oh cikgu air saya tak manis lah cikgu, dekat atas tak manis, dekat bawah manis. Tak. Kalau larutan, keseluruhan adalah rasa dia manis. Kalau kita buat air sirap, kamu letak pewarna sirap di dalam larutan kamu tadi. Keseluruhan bekas kamu akan menjadi warna merah. Bukannya sebahagian sahaja, keseluruhan jadi warna merah. Itu bermaksud tersebar secara sekata. Okey. Tapi cikgu, air sirap tu dia tak jernih cikgu, dia ada warna. Ya. Tapi kita lihat lagi ciri-ciri yang lain. Memanglah air sirap tu tak jernih, tapi kita masih boleh lihat ciri-ciri larutan yang lain pada campuran air sirap tadi. Okay, pertama tadi dia tersebar secara sekata. Keseluruhan air sirap itu berwarna merah. Itu tersebar secara sekata. Okay, yang kedua, jadi larutan sentiasa sekata dari segi warna. Jadi air sirap tadi warna dia sekata. Keseluruhannya berwarna merah. Dan rupa bentuk dalam semua bahagian larutan. Maksudnya dia sama sahaja sekata dalam semua bahagian. Warna sama, rasa sama, bentuk-bentuk. Bentuk tak nampak kan? So dia sama, itu maksudnya sekata. Walaupun campuran air dan hablokupron 2 sulfat menghasilkan larutan yang berwarna, yang ni dia akan jadi warna biru. Warna campuran yang seragam. Sebab apa dia seragam? Semuanya berwarna biru. Sama dengan air sirap kita tadi, semuanya berwarna merah. Menyebabkan larutan tersebut kelihatan jernih. So sebenarnya itu pun jernih juga sebenarnya. Dia bukan jernih ni bukannya tidak berwarna. Boleh ya? Yang seterusnya, saiz zarah-zarah terlarut yang sangat kecil membolehkan cahaya menembusi larutan. So dah berapa dah? Kita dah dapat 4 ciri larutan. 4 dah cikgu, ya 4 dah cikgu ulang Yang pertama tadi jernih. Slide yang sebelum tadi, jernih, ciri larutan yang pertama. Maybe kamu nak salin sebab nanti kita kena tulis ciri-ciri ni. Larutan ciri dia jernih. Yang kedua, larutan zat terlarut melarut di dalam pelarut. Cikgu ulang. Yang pertama jernih. Yang kedua, zat terlarut melarut di dalam pelarut. Yang ketiga apa? Zat terlarut tersebar secara sekata di dalam pelarut. Dan yang keempat, cahaya boleh menembusi larutan. So ada 4 ini. Ada 4 Hal ini juga menyebabkan larutan tidak meninggalkan sebarang sisa ketika dituras. Jadi ada berapa dah? 5. Yang bawah ni kita tak akan buat hari ni, kita tak akan buktikan sebab kita tidak ada kertas turas. Bila dituras ni maksudnya kamu kena guna kertas turas. Dalam buku teks kamu ada tunjukkan satu aktiviti yang menggunakan kertas turas. Kita tak ada kertas turas tu jadi kita tak buat lah. Jadi ada 5 ciri-ciri larutan. Saya ulang ya. Yang pertama, jernih. Yang kedua, zat terlarut melarut di dalam pelarut. Keseluruhan zat terlarut tu larut, so hilang semua. Yang ketiga, zat terlarut tersebar secara sekata. Apa maksud tersebar secara sekata? Keseluruhan larutan itu ada warna yang sama, ada rupa yang sama, ada rasa yang sama. Yang keempat, cahaya boleh menembusi larutan. Yang kelima,
tidak meninggalkan sebarang sisa apabila dituras. Okey, 5 ciri larutan. Seterusnya kita lihat ampaian. Okey, ni contoh ampaian kita. Ni contoh ampaian lah. Okey, kalau kita lihat ampaian ini, pertama kita sudah nampak dia tidak jernih. Kita panggil dia keruh lah. Okey, ampaian. Cikgu kamu punya slide ni delete. Okey, ampaian kelihatan keruh. Okey, so kita lihat kat sini, dia nampak keruh. Dia tak jernih lah. Okey. Kerana terdapat zat terlarut yang tidak melarut di dalam pelarut. Okey, kenapa dia nampak keruh? Sebab ada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut tersebut. Okey. Contohnya serbuk kapur yang tidak larut dalam air. So ni contohlah, ada air, lepas tu kita letak serbuk kapur, kita kacau-kacau dia pun masih lagi tidak larut. So kat situ kita dah nampak dua ciri ampaian. Yang pertama keruh, yang kedua zat terlarut tidak melarut di dalam pelarut. Okay, cikgu ulang. Yang pertama keruh, kelihatan keruh. Yang kedua zat terlarut tidak melarut di dalam pelarut. Maksudnya kalau kat sini serbuk kapur adalah zat terlarut, air adalah pelarut. Jadi kapur kita tu tidak larut di dalam air. Kita masih boleh melihat serbuk kapur di sini. Jadi maksudnya dia tak larut lah. Okey. Seterusnya, saiz zarah-zarah ampaian yang terlalu besar menghalang cahaya menembusinya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya cahaya tidak boleh menembusi ampaian. Okey, itu ciri yang ketiga. Okey, tadi keruh, yang kedua tidak melarut di dalam pelarut, yang ketiga cahaya tidak boleh menembusi ampaian. Maksudnya kalau kita suluh lampu kat sini, kita tak nampak cahaya tu keluar. Ataupun kita lihat daripada sini, kita tak nampak orang di sebelah. Nanti kita buat. Okey. Dan yang seterusnya, ampaian akan mendak di dasar. Okey, maksudnya apa? Nanti lama-lama bila kita biarkan ampaian ni akan terhasil satu mendakan di sini. Okey, jangan risau, nanti kita akan buat dan kamu akan dapat lihat mendakan tersebut. Jika dibiarkan seketika dan meninggalkan sisa apabila dituras. Okey, tu kita dah nampak apa? Dua lagi ciri-ciri ampaian. Apa dia? Menghasilkan mendakan di dasar bekas. Dan yang kedua meninggalkan sisa apabila dituras. So ada berapa dah? Ada 4 ciri-ciri ampaian. Yang pertama keruh. Yang kedua zat terlarut tidak melarut di dalam pelarut. Yang ketiga cahaya tidak boleh menembusinya. Dan yang keempat menghasilkan mendakan di dasar, dan yang kelima meninggalkan sisa apabila dituras. Okey, cikgu ulang. Keruh, zat terlarut tidak melarut di dalam pelarut, cahaya tidak boleh menembusinya, menghasilkan mendakan di dasar, dan yang kelima meninggalkan sisa apabila dituras. Secara ringkasnya, ampaian ini ciri-cirinya adalah berlawanan dengan ciri-ciri larutan. Kalau larutan tadi ciri dia jernih, tapi ampaian dia keruh. Okey, kalau larutan, cahaya boleh menembusi larutan, tapi cahaya tidak boleh menembusi ampaian. Macam itulah. Okey, dia terbalik sahaja. Okey. Seterusnya, baik, kita lihat koloid. So ini adalah gambaran yang ditunjukkan perbezaan antara larutan, koloid dan juga ampaian. Daripada rajah ni kita tengok dulu larutan dan ampaian ya.
tengok larutan. Ada tak zat terlarut? Tidak ada. Yang dot-dot ni adalah zat terlarut ya. Okay, tak ada larutan yang kelihatan. Sebab apa? Sebab semua zat terlarutnya melarut di dalam pelarut. Kalau ampaian pula, zat terlarutnya tak larut. Jadi mana pergi? Dia akan terkumpul di bawah, menghasilkan mendakan di bawah. Okey? Koloid. Koloid ialah campuran dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Tadi kita tengok cikgu yang tersebar sekata tu larutan. Yes. Jadi koloid ni dia ada ciri larutan dan dia ada ciri-ciri ampaian. Koloid ni dia macam confused. Dia nak jadi larutan ke dia nak jadi ampaian. Sebabkan dia confused, jadi dia tak apalah ambil sikit-sikit. Jadi koloid ni ada ciri-ciri larutan iaitu zat terlarutnya tersebar secara sekata. Okay, zat terlarutnya tersebar secara sekata. Okay, jadi kita boleh lihat koloid ni kalau kamu tengok zat terlarut dia bukan sahaja tertumpu di bawah seperti ampaian, tapi dia ada di keseluruhan larutan tersebut. Okay, seterusnya. Akan tetapi koloid tidak membentuk campuran yang jernih. Dia tak jernih seperti larutan. Maksudnya dia keruhlah seperti ampaian. Okey. Dan juga tidak menghasilkan mendakan. Tapi dia tak mendak seperti ampaian. Dia seperti larutan. Sebab tu saya cakap koloid ni dia confused. Dia nak jadi larutan ke dia nak jadi ampaian. Sebab dua-dua pun dia ada ciri-ciri tersebut. Jadi kat sini kita dah lihat ada berapa dah ciri koloid? Okey, yang pertama dia adalah tersebar. Zat terlarutnya tersebar secara sekata. Yang kedua, tidak jernih. Maksudnya dia keruh. Okey, dan yang ketiga tidak menghasilkan mendakan. So tiga ni kalau kita lihat ada ciri-ciri larutan dan ada ciri-ciri ampaian. Jadi koloid ni dia combine antara larutan dan juga ampaian. Sebab dia confused kan, dia tak tahu dia nak jadi larutan ke dia nak jadi ampaian. So dia tak tahu, dia tak boleh nak buat keputusan. Jadi dia kata tak apalah aku jadi separuh larutan, aku jadi separuh ampaian. So dua-dua ciri dia ada. Dia tak jernih tapi dia tak juga menghasilkan mendakan. Dia tersebar secara sekata. Okey. Sebab itulah kalau kita lihat rajah ini, kamu boleh lihat zat terlarut ni ada di seluruh kawasan koloid. Maksudnya dia tersebar secara sekata. Tapi dia tak jernih seperti larutan. Dia juga tidak menghasilkan mendakan seperti ampaian. Jadi koloid ni dia in between lah. Okey, jadi koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan juga ampaian. Dia in between. Sebab itulah koloid ni duduk kat tengah-tengah. Dia ada ciri-ciri larutan, dia juga ada ciri-ciri ampaian. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai kepada sesi aktiviti. Okey, so sekarang semua on camera dan sediakan bahan-bahan yang cikgu dah tunjukkan, yang cikgu dah pesan. Okey, yang penapis ni tak perlulah cikgu saja je suruh kamu sediakan, tak guna pun. Okey, so kita perlukan 3 gelas Rusina. Okey, cepat on camera cikgu nak tengok. Okey, sila onkan kamera kamu dan kita tunjukkan semua radas-radas yang ada. Okey, so semua dah bersedia ya. Kita ada 3 gelas Rusina. Okey, tunjukkan gelas kamu. Mana gelas? Okey, kita perlukan 3 gelas yang Rusina yang kita boleh nampak. Okey, Faizlan. Yang Moonlight Star ni siapa Adiana. Adriana. Okay, sorry. Okay, Adriana. Good job. Okay, Afin Syabban dah tunjuk. Bagus. Okay, Faizlan pun bagus. Ya, boleh gunakan yang plastik cup tu kan. Okay. Yang lain, Nurin, Syahira, Natasha, Syukur. Yang lain ni tak nak buka kamera ke? Oh, tak nak. Okay, tak apa. Okay, mari kita buat So, semua ni dah ada ya. Okay, pertama. Cikgu, saya tengah makan, cikgu, dia sabar. Saya pula yang kena sabar. Sabar je lah.
Okey. Okey, so kita, okey semua dah sedia? Okey, sekarang yang pertama adalah, okey sekarang kertas A4 kamu, cikgu nak kamu bahagikan kepada 6 bahagian. Okey, seperti ini. Okey, ini adalah kertas A4 anda. Okey, sekarang buat dulu kertas A4. Tak ada kertas A4 kosong, kertas yang bergaris pun tak apa. Okey, Umairah yang baru masuk tu boleh terus buat aktiviti kita. Okey, sediakan dulu 6. Okey, yang kat tengah ni kita boleh abaikan dia. Okey, cikgu nak 6 saja. 3 kotak ke atas, 3 kotak di bawah. Okey. Okey. Buat okey, buat sekarang. Syahira, Natasha ni, Ikhwan, siapa lagi ni? Ainul. Jom buat sama-sama. Alia Syazana, Arif. Arif, tak nak buat ke Arif? Elia Zulana Zulaikha, jom kita buat. Azim, Ikhwan, Izian, Izati, Kerti. Jom kita buat sama-sama. Itisham. Okey. Okey, bahagikan kertas kamu kepada 6 bahagian. Yang tengah ni kita boleh abaikan. Okey. Sudah ya? Okey, sekarang kamu ambil. Nuha tak dengar suara cikgu. Yang lain boleh dengar ke suara cikgu? Dengar. Dengar. Okey, line. Okey, Nuha cakap line dia slow. Tak apa Nuha, nanti cikgu tunjukkan slide. Kamu ikut je arahan daripada slide tu Okey, sekarang kamu dah ada kertas kamu tadi. Okey, selepas kamu dah buat 6 bahagian, sekarang kita akan pergi ke setiap gelas. Okey, gelas yang pertama. Okey, kamu ambil gelas kamu yang pertama. Okey, masukkan air sebanyak separuh. Okey. Tiga gelas tu, gelas satu dan gelas dua air dia mesti sama banyak Okey, masukkan air. Okey, masukkan air. Okey, lepas tu campurkan dengan 1 sudu besar gula atau garam. Okey, mana gula cikgu? Okey, ambil gula. Cikgu pun buat sama-sama. Okey, 1 sudu besar ya. Okey, masukkan dalam cawan kamu tadi. Okey, so ni cawan kamu, masukkan. Okey, kemudian kacau. Okey, kacau cawan kamu tu. Kacau sehingga semua gula atau garam tadi larut. Okey, kacau. Kita laju sikit supaya dia cepat larut. Okey, yang tak boleh dengar suara cikgu ataupun line dia slow, kamu boleh baca langkah-langkah yang cikgu dah tunjuk dekat skrin. Okey, laju sikit, lambat pula dia nak hancur ni Okey, kita dah lama tak buat eksperimen. So hari ni cikgu nak buat aktiviti yang kamu. Okey, cepat kata lagi, cikgu kita hancur ni. Okey, boleh ke? Okey. Okey, kacau sehingga semua gula tu tak kelihatan ya. Kalau ada lagi gula sikit-sikit tu kacau lagi sampai semua gula tu melarut. Okey, sampai semua gula tu larut di dalam air kamu. Okey, dah larut. Okey. Bila dah larut, letak dekat atas kertas kamu di bahagian yang nombor 1. Okey, kalau kita lihat balik tadi, kertas kamu dia ada ruang macam ni kan. Letak gelas kamu tu di bahagian ini. Okey, letak gelas kamu kat sini, air dan gula. Dekat sini. Okey, sekarang kita pergi ke gelas nombor 2. Okey, ambil gelas kamu yang kedua.
masukkan air. Sama juga. Masukkan air sama banyak dengan gelas yang nombor 1. Sebab kita tak ada silinder penyukat kan. So kamu tengok-tengoklah sendiri. So kita nak buat aktiviti ringkas je. Aktiviti yang kita boleh jalankan di rumah. Sebab dekat rumah kita tak ada silinder penyukat. Okay, agak-agak lah dia sama dia sama banyak. Okay. Kemudian untuk yang gelas kedua, masukkan 1 sudu tepung. Okay, mana ambil tepung kamu? Tepung ni tak kisah ya, tepung gandum ke, tepung jagung ke, tepung ubi ke, apa-apa tepung lah. Jangan tepung buat cucur pun boleh. Make sure mak kamu tahu jangan curi-curi ambil barang pula. Yang tepung tu boleh guna Milo kan? Boleh. Letak Milo pun boleh. Mana-manalah yang ada. Okey. 1 sudu. Okey, masukkan dalam cawan kamu yang kedua. Okey, sama juga kacau. Okey. So ni cikgu punya cawan. Kacau. Kacau sehingga kamu lihat dalam tu sehingga tak nampak lah kalau tepung tu dia tak jadi berketul-ketul. Okey. Sehingga sebati. Kalau kita masak ni kan. Okey. Wah, Catherine masak pakai Milo sedap pula. Okey. So kalau kita lihat kamu kacau sehingga tepung tu sebati lah. Okey. Afiq, ada lagi ketul-ketul tu Afiq. Boleh kacau lagi. Okey, Nurin, mana cikgu nak tengok? Nurin tak nampak. Mana kamu punya cawan? Okey, air Milo juga. Okey, sedap. Okey, good job. Adriana? Mana cawan kamu, Adriana? Okey. Okey, so bila dah larut, dia dah campur, dia dah bercampur dengan sebati. Okey, letakkan di kamu punya kertas tu barisan yang kedua. Okey. Sekarang, kamu dah ada 2 lah. Gelas pertama tadi air dan gula. Gelas kedua air dan tepung ataupun Milo. Letak atas kertas. Macam ni lah. Letak atas kertas kamu. Kemudian cawan yang ketiga. Cawan kosong yang ketiga. Ambil kicap. 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 Masukkan dalam cawan tersebut. Letaklah sebanyak mana. Kalau cikgu cakap tadi 1 sudu kan. 1 sudu tak cukup. Kamu letak banyak sikit. Letak kicap. Letak sehingga kamu boleh nampak dia macam ada paras. Dia macam ada ni lah, kamu boleh nampak lah. Tak perlulah sampai setengah cawan. Kamu boleh nampak dia punya warna, dia punya keadaan campuran itu. Kalau kita lihat kicap ni, dia adalah campuran apa? Kita boleh lihat kalau dekat kicap, dekat bahan-bahan dia ni, mana bahan-bahan dia? Tak tulis apa. Bahan-bahan dia ada kacang soya. Dia ada kacang soya, dia ada caramel, dia ada gula, garam, tepung dan dia ada MSG dan juga ada sodium. So dia ada banyak sangat bahan kat sini. Okey, baik. So yang ketiga ni tak perlu kacau, kamu letak sahaja di atas bahagian kertas kamu kertas kamu yang nombor 3. Okey. So sekarang semua dah ada. Okey, cuba tunjukkan kat cikgu ketiga-tiga gelas tersebut. Okey, kalau kamu rasa kicap kamu tu sikit boleh tambah dengan air lah untuk nampakkan perbezaan je lah. Okey. Okey, tunjukkan kepada cikgu 3 gelas tersebut. Okey, Afiq dah. Adriana? Okey, Nurin. 3 orang je ni yang buka. Okey. Okey, sekarang. Okey, good job. Okey, sekarang dekat bawah setiap gelas kamu tu. Okey, it's okay, I know, tak apa. Yang tak dapat buat hari ni tak apa, kamu boleh buat nanti Okey. Sekarang ni dekat bawah tu kan ada ciri-ciri. Cikgu nak kamu senaraikan ciri-ciri tersebut berdasarkan
campuran yang kamu buat. Okey. Berdasarkan campuran yang kamu buat. Tulis. Adakah dia jernih? Kalau jernih, tulis jernih. Kalau keruh, tulis keruh. Okey? Yes, Ainul? Tak apa Ainul. Kalau Cikgu, blender Ya. memang slow. tak apa. Tak apa. Nanti kamu buat nanti ya. Tak ada masalah. Yang tak dapat buat tu tak apa, kamu boleh buat nanti. Cikgu akan share video ni nanti dekat YouTube macam biasa. Jadi nanti bila kamu dah okey, dah ada free time, so kamu boleh buat lah. Okey. Okey, senaraikan apa ciri-ciri yang kamu lihat pada setiap cawan kamu tadi, yang gelas kamu tadi. Adakah jernih? Adakah campuran tu jernih? Kalau jernih, tulis jernih. Kalau dia keruh, tulis keruh. Okey, adakah tersebar secara sekata? Maksudnya adakah warna-warna larutan tu, campuran tadi tu, warna campuran tadi tu, adakah dia sama keseluruhannya? Kalau jernih, adakah jernih keseluruhan? Kalau dia jernih keseluruhan, maksudnya dia tersebar secara sekata. Kalau dia tak jernih, dia tak jernih pula. Kalau ada separuh macam jernih, separuh lagi keruh, dia tak sekata lah tu. Maksudnya dia tidak tersebar secara sekata. Okey, kemudian ada tak mendakan? Ada tak kamu lihat terbentuknya dua lapisan? Satu dekat bawah, satu dekat atas. Kalau ada, maksudnya ada mendakan. Mendakan terhasil. Kalau tak ada, tulis tiada mendakan terhasil. Okey, lepas tu apa lagi ciri-ciri dia? Boleh lihat juga, boleh rasa. Adakah rasa di setiap bahagian tu sama ataupun tidak? Okey, untuk gelas yang kedua tadi, sekarang ni ketiga-tiga gelas, kamu dah biarkan dia selama seketika. Jadi bila dah biar, tak perlu kacau lagi. Kamu hanya lihat, perhatikan dan senaraikan ciri-ciri yang kamu boleh lihat daripada campuran tersebut. Okey, adakah jernih? Jernih ke keruh? Okey, adakah tersebar secara sekata? Macam mana kita nak tahu tersebar secara sekata? Adakah warna dia sama keseluruhan? Okey, kalau sama maksudnya tersebar secara sekata lah. Okey, kita lihat adakah cahaya boleh menembusinya? Macam mana kita nak lihat cahaya boleh menembusinya? Kamu angkat gelas kamu lihat daripada gelas, melalui gelas kamu tu nampak tak jari kamu dekat sebelah. Okey, kalau nampak maksudnya cahaya boleh menembusinya. Kalau tak nampak maksudnya cahaya tidak boleh menembusinya lah. Okey. Kemudian okey, yang sisa tu kita tak boleh buat lah sebab kita tak ada kertas turas ya. Jadi itu ciri-ciri yang kamu boleh senaraikan. Tak apa Yus, tak apa. Nanti boleh buat lagi. Okey. Bagi sesiapa yang baru sahaja masuk, okey, sementara kawan-kawan kamu ni senaraikan ciri-ciri yang baru masuk, boleh buat aktiviti. Sediakan gelas, okey, 3 gelas. Okey, dan gelas-gelas itu kamu buat ikut yang ni lah. Ini adalah kertas A4 kamu. Okey, ini adalah kertas A4. Jadi ada 3 gelas lah. Gelas yang pertama kamu campurkan air dan gula, kacau. Gelas yang kedua kamu campurkan air dan tepung ataupun Milo. Okey, kalau yang gelas yang ketiga guna kicap sahaja letak dalam gelas kamu. So ini seperti contoh yang cikgu dah buat lah. Okey, ini adalah okey, ini adalah gelas yang pertama, air dan gula. Okey, ini adalah gelas yang kedua, air dan tepung. Okey, ini adalah gelas yang ketiga, kicap. Okey, kicap. Okey, selepas dah buat tu, senaraikan ciri-ciri dia. Okey. Cikgu bagi masa 2 minit lagi untuk senaraikan ciri. Lihat.
ciri-ciri pula. Lihat setiap gelas kamu, senaraikan apa ciri-ciri dia. Adakah dia jernih ataupun keruh. Kalau jernih, tulis jernih. Kalau keruh, tulis keruh. Yang kedua, adakah dia tersebar secara sekata? Apa maksud tersebar secara sekata? Maksudnya keseluruhan bahagian campuran kamu tu sama. Kalau dia berwarna, adakah seluruh bahagian tu warna yang sama ataupun tidak? Okey. Yang ketiga, boleh tak cahaya menembusinya? Maksudnya kelas, kamu lihat itulah. Kamu letak jari dekat belakang gelas kamu, nampak tak jari kamu tu daripada depan? Kalau nampak tu maksudnya cahaya boleh menembusinya. Okey, 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Boleh tulis dekat kertas kamu Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Kemudian cikgu akan minta kamu bentangkan. Bentangkan ni maksudnya tunjuk gelas kamu apa ciri-ciri yang kamu senaraikan. Okey. Okey, Nurin tanya yang tepung tu jernih ke keruh? Okey, apa yang Nurin boleh nampak? Adakah dia jernih ke dia keruh, Nurin? Kalau jernih tu dia macam air masak kita, tu jernih. Kalau keruh tu seperti air yang kita campurkan dengan tanah ataupun pasir. Okey, boleh Nurin? Okey, good. Okey, baik. Sekarang siapa yang nak present dulu? Yang buat tadi yang cikgu nampak ada 3 orang kan? Cikgu tak pasti yang lain tu buat ke tak sebab dia tak on camera. So cikgu nak minta 3 orang ni present boleh? Okey, cikgu nak, okey kita bagi laki lah dulu. Laki ada seorang kan? Okey, Afiq. Afiq boleh bentangkan, tunjukkan gelas kamu. Tunjuk gelas 1, lepas tu bentangkan ciri-ciri dia. Tunjuk gelas 2, bentangkan ciri-ciri dia. Tunjuk gelas yang ketiga, bentangkan ciri-ciri dia. Boleh Afiq? Afiq dah sedia? Okey. Boleh, sudu tu boleh letak kat luar Afiq. Letak dalam pinggan dekat tepi kamu tu. Okey. Dah senaraikan semua ciri-ciri yang kamu nampak Afiq? Boleh lagi. Saya pergi tandas. Saya pergi tandas tadi. Pergi tandas pula. Okey, tak apa. Kita bagi Afiq. So Afiq belum senarailah ciri-ciri dia, belum? Belum. Okey, kita bagi Adriana dulu boleh? Adriana? Tak siap lagi cikgu. Tak siap lagi. Tak apa Adriana. Adriana bentang dulu apa yang ada. Nanti cikgu boleh tambah. Kita tambah semua. Bila semua orang dah bentang nanti kita tambah sikit-sikit ciri dia. Boleh ke Adriana? Okey, sekarang Adriana tunjukkan gelas. Gelas 1, lepas tu bagi tahu apa ciri-ciri yang kamu dah senaraikan. Okey. 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 Okey, silakan Adriana. Tak adalah kacau.
Okey, silakan Adriana. Ciri-ciri air gula dia jernih. Okey, betul, jernih. Okey, lagi bagus. Tepung keruh. Oh, yang Okey. kicap punya mendakan. Perbandingan tu salah. Kamu kena bagi tahu dulu keruh, jernih, keruh atau jernih dulu. Jadi yang kicap tu keruh ke jernih? Ah, keruh. Keruh ke jernih, Tadiana? Keruh. Keruh, betul. Kalau yang jernih tu yang larutan gula tu je yang jernih. Boleh beza tak keruh dengan jernih, Adriana? Boleh. Okey, seterusnya yang ciri yang kedua. Adakah tersebar secara sekata? Ya. Kecuali kicap yang Okey, kamu lihat, okey, air gula tu tersebar secara sekata. Okey, tengok yang tepung tu, Adriana. Okey, yang tepung, kamu lihat yang tepung. Okey, adakah semua bahagian warna dia sama? Warna dia sama tak, Adriana? Sama. Warna sama tak? sama. Sure ke sama? Tak, ke atas dia tu jernih sikit. Ke atas dia warna lebih ceroy kan? Warna ceroy, warna yang tak pekat sangat lah seperti yang di bawah, betul tak? Betul. Jadi itu tidak sekata. Boleh Adriana? Boleh. Okey, sekarang kicap pula. Macam mana dengan kicap? Kicap tak sekata. Okey, kicap tu kamu tambah air ya? Tak Okey, ada lah. Saya tak kacau. Cikgu kata tak kacau. Memang macam tu. Okey, kamu tambah air tak dekat kicap tu? Sebab tadi cikgu kata tak payah kacau dia jadi macam tu. Okey, tambah air tak? Tak. Oh, tak tambah air. Tak tambah air? Tak tambah air ke? Cikgu tanya kamu tambah air ke tak dekat kicap tu? Tambah? Okey. Kalau tambah dia akan jadi dua macam tu lah. Okey. Tapi dekat bahagian kicap tu sendiri, dia tidak ada, dia warna hitam semuanya. Betul tak? Betul. Okey. Kalau kamu tengok kicap yang dalam botol kamu pun, okey, tengok kicap dalam botol kamu sekarang. Adakah keseluruhan kicap tu berwarna hitam? Ya. Ya. So jadi kicap itu tersebar secara sekata. Okey. Macam mana pula dengan cahaya? Macam mana dengan cahaya? Air gula dia boleh Cahaya boleh tembus? Air gula boleh tembus cahaya. Okay, good. Seterusnya? Aduh. Air tepung dia tidak boleh ditembusi cahaya. Okay. Kicap? Air kicap tak boleh tembusi cahaya. Okay, bagus. Okay, 3 tu je kan? Okay, terima kasih Adriana. Okay, kita cuba Nurin pula. Okay, silakan Nurin. Okay. Air campur gula, dia jernih dengan sekata. Untuk air campur gula, cahaya boleh menembusi. Okay, bagus Nurin. Okay, seterusnya? Ini air campur tepung. Milo tu kan? Dia keruh dengan dia punya tu tidak sekata. Sebab bawah dia tu ada gelap sikit. Okay, good. Next? Dengan cahaya tak boleh menembusi. Okay, good job Nurin. Untuk yang kicap, dia punya air keruh
Satu tidak sekata, dekat bawah dia gelap sikit. Cahaya boleh menembusi untuk yang kicap. Okey. Itu saja. Terima kasih Nurin. Okey, Afiq pula. Afiq dah sedia? Afiq, are you still there? Okey. Air gula Hmm. cirinya jernih. Okey. Air tepung keruh. Air kicap gula keruh. Air gula tersebar secara sekata. Air tepung tersebar secara tidak sekata. Sebab atas dia ada pudar, bawah dia. Ya. Kicap? Kicap pula tersebar secara tidak sekata. Okey. Air gula boleh ditembusi cahaya. Air tepung tidak boleh ditembusi. Air kicap pula cahaya tidak boleh ditembusi. Okey, bagus. Okey, terima kasih Afiq. Okey, sekarang ni kita dah senaraikan ciri-ciri. Okey, baik. Kita buat sedikit, Afiq kenapa angkat tangan? Tak sengaja. Okey. Okey, so kita buat sedikit revision sebelum kita pergi ke conclusion ya. Okey, so ini adalah air yang dicampur dengan gula. Okey, kalau kita lihat air dicampur dengan gula ni larutannya adalah jernih. Ciri yang pertama dia jernih. Okey, yang kedua kita boleh lihat cahaya boleh menembusinya. Kamu boleh nampak saya di sebalik gelas ini. Dan yang ketiga kita boleh lihat tidak ada gula dalam larutan ini, campuran ini lagi lah. Tak ada gula lagi dalam campuran ini. So maksudnya gula tu tersebar secara sekata. Keseluruhan gelas dan campuran di dalam gelas ini. Okey, sekejap cikgu stop ni. Okey, keseluruhan campuran di dalam gelas kamu adalah warna dia sama, rupa dia sama dan kalau kita rasa semua bahagian tu rasa manis yang sama. Okey, gelas yang kedua pula, okey, iaitu kita ada campuran air dan juga tepung. Okey, kalau kita lihat campurannya adalah keruh. Dan bila dah keruh macam ni, kamu tak nampak lagi saya sebab cahaya tidak boleh menembusi campuran. Dan bila kita perhatikan, ada dua lapisan yang terbentuk. Lapisan atas dan lapisan bawah. Jadi maksudnya kat sini tepung itu tidak tersebar secara sekata dan yang bawah itu kelas kita panggil sebagai mendakan. Jadi dekat yang kelas nombor 2 ni masukkan lagi satu ciri, ada mendakan terhasil di bawah. Kalau kita compare dengan air gula tadi, tak ada mendakan, semuanya sekata sahaja. Manakala untuk air tepung ni, campuran air dan tepung tadi, dia menghasilkan satu mendakan di bawah. Kalau yang guna Milo tu, kamu boleh nampak Milo tu terkumpul di bawah tu. Sebab itulah warna dia lebih pekat berbanding dengan lapisan yang atas. Okay, kalau tepung ni kita boleh lihat tepung terkumpul di bawah, di atas ni dia lebih kepada yang lebih cair lah. Okay, seterusnya gelas yang ketiga adalah kicap. Okay, so ni kicap cikgu tak campurkan dengan apa-apa bahan lain. Okay, hanya kicap semata-mata yang cikgu ambil daripada botol dia. So kalau kita lihat kat sini, kicap dia tidak jernih lah, dia hitam kan. So kita kata dia keruh. Okay, yang kedua kita boleh lihat kicap ini keseluruhannya berwarna hitam. Okay, tapi yang kawan kamu buat tadi, dia ada separuh dekat atas warna hitam, bawah je warna hitam. Sebab dia dah campur dengan air. Jadi bila kamu campur dengan air, dia akan membentuk
benda lain. Tapi kalau kita campur dengan benda lain, dia akan jadi benda lain. Apa kita boleh buat comparison Okay, kita lihat kat sini, kicap ini dia tersebar secara sekata lah sebab keseluruhan bahagian kicap adalah berwarna hitam. Jadi dia tersebar secara sekata. Lepas tu dia tidak ada mendakan. Tak ada pun dekat bawah ni ada mendakan. Tapi bila kamu campur dengan air, ada satu mendakan. Maksudnya, kalau cikgu campur dengan air. Ni kicap cikgu. Dia masih lagi sekata. Dia masih lagi sekata. Walaupun cikgu tak kacau, dia masih lagi sekata dan cahaya tidak boleh menembusinya. Baik. Sekarang kita kenal pasti yang manakah larutan, yang manakah ampaian dan yang manakah adalah koloid. Jadi kita dah tahu dah tadi, larutan mesti sifat dia adalah jernih. Jadi gelas yang pertama ini adalah larutan. Obviously lah dia larutan sebab dia adalah dia jernih. Jadi gelas yang pertama adalah larutan. Gelas yang kedua pula, adakah gelas kedua tu larutan? Tidak, sebab dia keruh cikgu. Jadi dia bukan larutan. Lepas tu dia ada mendakan cikgu, dia ada mendakan dekat bawah ni. Dia tak tersebar secara sekata. Jadi gelas kedua ni adalah apa dia? Gelas kedua ni adakah dia larutan? Afiq? Tidak. So gelas kedua ni apa? Ampaian, betul. Jadi gelas kedua adalah ampaian. Sebab dia ada mendakan, dia tak bercampur secara sekata dan cahaya pun tak boleh tembus. Itu adalah ampaian. Manakala kicap, cikgu tak pasti kicap apa yang kamu guna. Tapi kalau kicap cikgu ni, dia tersebar secara sekata. Tapi dia tidak ada mendakan. Dia keruh. Jadi dia mempunyai ciri-ciri larutan dan juga ciri-ciri ampaian. Jadi kicap ni adalah koloid. So cikgu tak pasti kenapa kicap kamu ada tak bercampur. So maybe jenis-jenis kicap jugalah. Tak apa kelas, koloid ni dia memang mengelirukan kita. So terima kasih cikgu ucapkan kepada yang telah menyertai aktiviti kita pada hari ini. Cikgu tahu dia aktiviti yang simple tapi untuk memudahkan kamu fahamlah ketiga-tiga jenis benda inilah. Larutan. So ingat ketiga-tiga ni apa? Dia adalah campuran. Jadi ada 3 jenis campuran, larutan, ampaian dan juga koloid. Kalau larutan ni senang kamu nak tahu, dia jernih. Dia mesti jernih. Kalau dia tak jernih, maka dia bukan larutan. Ampaian, dia mesti keruh dan ada mendakan di bahagian bawah. Bila ada mendakan, maka dia boleh menghasilkan sisa apabila dituras. Kalau koloid pula, koloid ni dia confuse. Kamu ingat dia confuse. Dia ni larutan ke ampaian? Jadi dia berada di antara kedua-duanya. Ciri-cirinya adalah dia keruh, dia tak jernih. Tapi dia tersebar secara sekata. Seperti kicap cikgu ni, keseluruhannya berwarna hitam. So dia tersebar secara sekata. Jadi kicap kita adalah koloid. So kita sambung balik kepada kita punya lesson kita hari ni. So dalam buku teks kamu pun ada menunjukkan contoh koloid dalam kehidupan seharian. Contohnya busa. Busa ni krim pencukur lah yang macam banyak je. Kalau kita punya facial foam tu yang jenis macam kamu tekan dia keluar macam warna whipping cream, apa lagi jenis macam tu lah. Yang macam ni jenis-jenis yang busa dia sabun. Lepas tu emulsi yang jenis susu. Susu dengan mayonis. Ini contoh-contoh koloid. Kalau kita lihat ke ni susu ni kan, susu walaupun dia tak jernih, dia keruh lah.
Okey, tapi keseluruhannya rasa dia sama. Okey, ni susu yang susu yang cair tu ya, bukan susu yang creamer yang kita guna untuk buat air teh teh ais tu. Okey, yang tu dia akan menghasilkan 2 layer kan. Okey. So ni contoh-contoh kolot lah dalam kehidupan harian kita. Okey. So untuk tajuk kolot ni kelas, kamu sekurang-kurangnya kamu kena ingat ciri-ciri dia dan juga contoh-contoh dia lah. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada keterlarutan. Okey, cikgu cuba habiskan 15 minit lagi. Okey, keterlarutan senang je. Okay, keterlarutan ialah, keterlarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml per larut pada suhu yang tertentu. Okay, kamu rasa macam pening ni cikgu? Okay, cikgu ulang lagi sekali. Keterlarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml per larut. Maksudnya kalau kita ambil 100 ml air, dalam air 100 ml ni kita boleh larutkan contohnya 10 sudu gula. Jadi 10 sudu gula itu adalah keterlarutan. Maksudnya kuantiti maksimum. Jumlah maksimum, jumlah yang paling banyak 100 ml per larut dapat larutkan. Okay, jumlah maksimum, jumlah yang paling banyak zat terlarut boleh melarut di dalam suatu pelarut. Okay. Kadar keterlarutan, okay ni kalau keterlarutan sahaja adalah kuantiti maksimum, maksudnya jumlah zat terlarut yang paling banyak boleh melarut. Kalau kadar keterlarutan, kalau ada perkataan kadar ini kelas, menunjukkan cepat atau lambat. Okay. Kalau keterlarutan sahaja, dia merujuk kepada kuantiti maksimum. Maksudnya jumlah yang paling banyak zat terlarut boleh melarut dalam 100 ml air. Kalau kadar keterlarutan, kadar ini menunjukkan kepada cepat ataupun lambat. Okey. Jadi apa yang mempengaruhi sesuatu zat terlarut tu melarut dengan cepat ataupun lambat? Yang pertama suhu, kadar kacauan, saiz zat terlarut. Ada 3 je Okey. Maksudnya macam ni kelas. Cikgu ulang lagi sekali. Keterlarutan adalah kuantiti maksimum. Maksudnya jumlah yang paling banyak zat terlarut tu boleh larut dalam 100 ml per larut. Okey, contohnya kita ada 100 ml air. Berapakah jumlah gula yang paling banyak boleh larut dalam 100 ml air? Katakanlah 10 gram. Jadi 10 gram itu adalah keterlarutan. Dan 10 gram itu adalah jumlah gula yang paling banyak yang boleh larut dalam 100 ml air. Itu maksud keterlarutan. Kuantiti maksimum, jumlah yang paling banyak yang boleh larut di dalam pelarut. Okey, kalau kadar keterlarutan pula menunjukkan bahawa cepat atau lambat gula tu larut di dalam air. Okey, cepat atau lambat gula melarut di dalam air. Itu kadar keterlarutan. Maksudnya dia nak tahu sesuatu zat terlarut tu melarut dengan cepat atau melarut dengan lambat di dalam suatu pelarut. Contoh kita ambil air gula. Air gula adalah sejenis larutan. So kita tahu dalam larutan air gula ada gula sebagai zat terlarut dan air adalah sebagai pelarut. Jadi kadar keterlarutan tu maksudnya cepat atau lambat gula tu melarut di dalam air tersebut. Jadi macam mana kita nak suruh cepat atau kita nak suruh lambat larut bergantung kepada 3 faktor ini. Iaitu suhu pelarut kat sini kadar kacauan dan juga saiz zat terlarut. Okey, maksudnya saiz gula tu. Okey, mari kita tengok. Okey, yang pertama dia kata gula larut lebih cepat di dalam air kopi yang panas apabila dikacau, betul? Kalau kita nak buat air sama juga macam kita buat larutan tadi, kita gunakan air panas untuk melarutkan gula. Sebab apa?
Sebab semakin tinggi suhu pelarut, maksudnya semakin tinggi suhu air, semakin tinggi kadar keterlarutan. Maksudnya semakin cepat gula tu melarut. Selain daripada tu, kita kacau. Kacau. Ambil sudu, kacau. Lagi laju kamu kacau, lagi cepat dia melarut. Jadi lagi laju kadar kacauan kamu, lagi tinggi keterlarutan yang kamu akan dapat. Maksudnya lagi tinggi kadar keterlarutan, lagi cepat gula tu melarut. Okey. Seterusnya, suhu dan kadar kacauan yang tinggi menyebabkan zarah-zarah pelarut bergerak dengan pantas. Okey, ni dia bagi tahulah kenapa suhu yang tinggi dan kadar kacauan menyebabkan zat telarut tu melarut dengan cepat. Okey, sebabnya zarah-zarah pelarut bergerak dengan pantas. Jadi air ni bergerak dengan pantas bila kita kenakan suhu yang tinggi dan juga kita kacau dia. Okey, hal ini menyebabkan zarah-zarah pelarut dalam zat telarut lebih cepat mengisi ruang di antara satu sama lain. Okey, yang ini kamu ingat macam ni sajalah. Okey, suhu pelarut yang lebih tinggi ataupun semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Apa maksudnya? Bila suhu air tu panas, suhu dia tinggi, maka gula akan cepat larut. Kalau kadar kacauan pula, semakin tinggi kadar kacauan, maksudnya semakin laju kita kacau, semakin tinggi kadar keterlarutan. Maksudnya apa? Semakin laju kita kacau, semakin cepat gula itu melarut. Sebenarnya dua faktor ini kita sudah gunakan di rumah setiap hari bila kamu buat air. Kecuali kamu tak pernah buat air lah, suruh mak je kan. Okey, seterusnya gula halus. Okey, kamu lihat kat sini ada dua. Slide kamu lambat ya. Internet cikgu slow kot. Okey, kita ada dua jenis kat sini gula. Gula cube dan gula serbuk ni. Okey, kalau dekat rumah selalunya kita ada satu gula lah. Kalau kat rumah cikgu guna satu gula je. Selalunya kalau ada dua saiz ni garam. Garam kasar dan garam halus. Okey, gula halus larut lebih cepat berbanding dengan gula cube. Sebab dia lebih besar kan saiz dia, yang ni lebih kecil. Semakin kecil saiz zat telarut, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada zarah-zarah pelarut. Hal ini menyebabkan zat telarut melarut di dalam pelarut dengan lebih cepat. Maksudnya kat sini adalah faktor yang ketiga iaitu saiz zat terlarut. Saiz gula kat sini. Semakin kecil saiz zat telarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Maksudnya semakin kecil saiz gula kita, semakin cepat dia melarut di dalam air. Sebab itulah kita gunakan gula yang bersaiz kecil. Okey? Jadi ada tiga faktor, cikgu ulang balik. Yang pertama adalah suhu pelarut. Suhu pelarut. Okey? Semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Maksudnya apa kelas? Semakin panas air yang kita gunakan, semakin cepat gula kita melarut. Yang kedua adalah kadar kacauan. Semakin laju kadar kacauan, semakin tinggi kadar keterlarutan. Maksudnya semakin laju kita kacau air gula kita tadi, semakin cepat gula kita melarut. Yang ketiga adalah saiz zat terlarut, iaitu semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Maksudnya bila kita gunakan gula yang saiz lebih kecil, maka dia lebih cepat melarut berbanding kita guna gula yang bersaiz besar seperti cube ini. Okey, sebenarnya ini ada satu eksperimen yang kita boleh buat. Eksperimen wajib ni sebenarnya. Okey, cuma cikgu tak pasti kita boleh buat di rumah ke tak. Kalau ikutkan boleh sebab kita guna gula je sebenarnya. Cuma kita perlukan timer. Okey, so kalau possible esok kita buat eksperimen ni, boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey, kita buat eksperimen ni je esok. Kalau yang tak ada, okey sekarang ni kita ada
gula cube dan gula serbuk ni kan. Yang tak ada gula cube dan gula serbuk, kita boleh guna garam kecil dan garam kasar. Okey, boleh Okey, jadi nanti cikgu akan senaraikan bahan-bahan yang diperlukan. Jadi esok kita akan buat eksperimen faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Dan kalau kamu rasa tak boleh buat bersendirian sebab kamu kena kacau, lepas tu kamu kena tengok berapa saat dia nak larut semua tu. Kamu boleh minta bantuan adik ke ataupun ibu bapa kamu lah untuk sertai juga. Okey. So ini adalah air sebagai pelarut semesta. Okey. Seterusnya adalah air sebagai pelarut semesta. Kenapa air ni dikenali sebagai pelarut semesta? Kerana keupayaannya untuk melarutkan hampir semua bahan, sama ada pepeja, cecair ataupun gas. Jadi kita gunakan air ni dalam banyak sangat kan. Kita larutkan gula masa kita nak minum, kita larutkan garam untuk kita masak kat rumah, kita gunakan untuk sabun, larutkan sabun, kita nak basuh baju, kita nak mandi, semua kita gunakan air. Okey. Air digunakan sebagai pelarut secara domestik. Secara domestik tu maksudnya di rumah lah, dan juga sebagai bahan mentah dalam industri pembuatan, pertanian dan perubatan. Contohnya dekat kilang-kilang tu kita gunakan air untuk hasilkan air minuman. Nak buat air kotak semua tu kita boleh gunakan air. Okay, dalam pertanian kita gunakan air untuk melarutkan baja. Okay, dan juga racun perosak lah sebelum kita sembuh, dan juga dalam perubatan kita gunakan air untuk melarutkan ubat-ubatan. Okey. Kegunaan air sebagai pelarut semesta. Okey, ni yang cikgu dah bagi tahu tadi, baja. Okey, lepas tu kita ada minuman ringan yang kita buat dekat kilang. So kita gunakan air sebagai pelarut. Okey, kemudian air melarutkan deterjen. Okay, air melarutkan deterjen. Dalam proses pembersihan deterjen ni adalah bahan pencuci. Termasuklah sunlight ke, dynamo ke, itu semua deterjen. Okay. Pelarut bukan air. Okay, tajuk seterusnya cikgu nak habiskan juga sebab sikit je lagi. Pelarut bukan air, so kita ada juga pelarut lain yang kita gunakan selain daripada air yang kita panggil sebagai pelarut bukan air yang berasaskan karbon boleh digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tidak larut di dalam air. Contohnya macam minyak, dia tak larut dalam air. So macam mana kita nak larutkan minyak? Kita gunakan pelarut yang lain, pelarut bukan air. Okay, contoh lainnya adalah seperti cat. Okay, cat rumah tu kan. Kalau ada sesetengah cat dia tak larut dengan air. Macam mana kita tahu tak larut dengan air? Bila terkena tangan, bila kamu nak cuci, tak tanggal. Itu maksudnya tak larut dengan air lah. Okey, lepas tu ada sesetengah minyak wangi, kita tak gunakan air. Kita tak larutkan minyak wangi dengan air. Kita gunakan alkohol. Okey, ada jugalah racun serangga yang tidak menggunakan air sebagai pelarut. Okey. Pelarut bukan air perlu dikendalikan dengan cermat kerana pelarut ini membahayakan kesihatan manusia. Jadi kalau nak guna, kita gunakan secara berhati-hati. Okey, contohnya yang pertama adalah alkohol. Alkohol ni adalah pelarut bukan air. Kita gunakan dalam minyak wangi dan kita gunakan dalam antiseptik. Antiseptik ni yang kita guna untuk muka kamu tu lah, ubat yang warna kuning tu. Kita gunakan alkohol, dalamnya ada alkohol. Okey, ini adalah kimia dia punya struktur atom, struktur atom untuk alkohol. Okey, yang ni kamu boleh abaikan, tak ada masalah. Cuma kamu kena ingat saja, alkohol adalah pelarut untuk minyak wangi dan pelarut untuk antiseptik. Okey, seterusnya kita ada kerosin. Okey, minyak kerosin kita gunakan sebagai dalam minyak lampu. Okey, ni sekarang kita dah tak guna dah kan, kita dah ada lampu elektrik. Okey, lepas tu kita ada aseton. Aseton adalah pelarut bukan air. Aseton yang kita gunakan untuk varnish kuku, untuk hilangkan kuku kita warna-warna ni, dan juga lava. Yang ini kita gunakan dalam shellac. Kalau kamu guna untuk shellac kan kau punya bahagian permukaan kayu. Okey, lepas tu kita ada turpentine. Okey, untuk tajuk ni kamu tak perlu risau sangatlah, kamu hanya kena ingat beberapa sahaja. Penangkal kotoran cat, pencair cat. Okey, bagi cat yang tidak larut dengan air. Okey, ni ita untuk ekstrak minyak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey,
ada 2 minit lagi. Okey, tak apa. Cikgu rasa kamu dah nak bersedia untuk pergi ke kelas yang seterusnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Untuk aktiviti esok kita hanya akan lakukan eksperimen tersebut. Nanti cikgu akan senaraikan bahan-bahan untuk eksperimen esok. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sebagai homework hari ini ringkas sahaja. Kamu sediakan, kamu hanya siapkan modul dan nanti cikgu akan bagi kuis dalam bentuk game lah dan kemudian jawab. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, boleh pergi ke kelas yang